Okey, baik. Kita akan sambung dengan yang seterusnya. Okey, tanah. Okey, baik. Tanah. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, dapat hidup dengan subur di kawasan yang tanah. Ikut kepada kesesuaian dan juga ciri-ciri bagi satu-satu jenis tumbuhan tersebut. Okey, bagi tanah pula iaitu lapisan yang paling atas di permukaan bumi. Tanah ni dia terhasil daripada dua bahan, organik dan juga bukan bahan organik. Okay, ingat bahan organik terhasil daripada proses perebutan sisa tumbuhan dan juga bangkai-bangkai haiwan. Itu bahan organik. Manakala bahan bukan organik terhasil daripada proses pemecahan batuan akibat daripada tindakan luluh hawa. Okey. Baik. Setiap daripada bahan yang mengalami proses perebutan, pemecahan, dia akan membentuk satu bentuk nutrien tanah yang subur dalam bentuk humus dan juga garam galian. Okay. Komposisi bahan-bahan ini akan menentukan kesuburan bagi sesebuah ataupun kawasan tersebut, kesuburan tanah dan tumbuhan apa yang sesuai dapat hidup bagi jenis tanah tersebut. Okay, so kita akan lihat jenis-jenis tanah. So yang pertama, okey, tadi luluh hawa. Luluh hawa ni bermaksud proses hakisan atau peluluhan batu batan yang disebabkan oleh keadaan iklim setempat. Okey, dia bergantung kepada iklim setempat, panas, sejuk, hujan dan sebagainya. Dan iklim-iklim tersebut akan mempengaruhi proses penghakisan akan berlaku dan sebagainya. Okey. So jenis tanah yang pertama, tanah jenis Chernozem. Okey, ia berada di kawasan padang rumput hawa sederhana. Ciri-ciri dia seperti yang dinyatakan. Tanahnya hitam. Okey. Dia terdapat di kawasan iklim step. Okey, dia sesuai untuk tumbuhan rumput, bunga, tumbuhan yang rendah-rendah, iaitu renet. Renet ni maksud tumbuhan yang rendah. Okey, pada musim sejuk, tanah akan jadi beku. Kawasan ni kawasan yang sejuk. Okey, akan menyebabkan rumput-rumput di kawasan step mempunyai akar yang pendek. Dia tak perlu akar yang panjang ke dalam tanah. Okey, contoh-contoh tumbuhan kamu boleh baca di sini. Dan juga hidupan liar dia. Okey, kemudian tanah yang kedua, tanah permafrost. Berada di kawasan hutan tundra. Okey. Okey, baik. Tanah jenis ini merupakan tanah yang beku. Disebabkan kawasan di situ adalah suhu yang sejuk, terlampau sejuk. Okey, kawasan di tanah permafrost ni, tanahnya kurang subur, sejuk dan membeku sepanjang tahun. Okey, dia sepanjang tahun beku, keras. Hanya tumbuhan yang kuat, mempunyai daya tahan yang tinggi saja boleh hidup. Contoh tumbuhan dan juga hidupan liar, seperti yang dinyatakan di bawah ni. Ini kamu boleh baca. Okey. Baik, kemudian tanah aridisol. Okey, tanah jenis aridisol, kalau kamu lihat di gambar ni pun kamu dah boleh teka. Kawasan yang kering, tandus, iaitu di kawasan gurun yang panas. Okey, hanya tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang. So perbezaan dia di sini. Di sini tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang sahaja. Perbezaan daripada yang tadi. Akar yang pendek. Okey. Di gurun panas, akar tumbuhan perlu panjang kerana tujuannya adalah untuk menyerap air yang berada di dalam tanah. Jika tumbuhan yang akarnya pendek, tak dapat hidup di kawasan gurun panas. Okey, tanahnya pasir, kering, tandus, menyukarkan kepada pergerakan dan menjadikan hidupan-hidupan liar yang ada di kawasan gurun panas ini tidak aktif pada waktu siang hari. Kerana siang hari terlalu panas dan keadaan fizikal tanah itu sendiri. Okey, menyukarkan kepada pergerakan haiwan-haiwan tersebut. Okey, contoh tumbuhan dan juga hidupan liar. Kamu melihat di contoh yang dinyatakan. Kemudian tanah latosol. Okey, yang berada di kawasan hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Okey, struktur tanah, tekstur dia.
ada pelbagai bentuk. Sama ada yang jenis berpasir, yang liat ni, maksudnya liat ni sedikit lembap, basah. Okey, dia berwarna merah dan kekuningan. Okey, hutan hujan tropika, hutan monsun tropika. Okey, tumbuh-tumbuhan di kawasan ini sangat banyak, padat dan juga tinggi. Dan pelbagai jenis pokok dapat hidup di kawasan jenis tanah ini. Okey, menyebabkan kedua-dua hutan ini menjadi pelbagai jenis habitat kepada hidupan-hidupan liar. Kerana haiwan-haiwan ini bergantung kepada ekosistem yang ada di dalam hutan. Sama ada untuk dijadikan sebagai tempat tinggal ataupun mencari pelbagai sumber makanan. Okey, contoh tumbuh-tumbuhan dan juga contoh hidupan liar. Tunggu baca di bawah ni. Baik, kemudian tanah jenis spot zone. Okey, tanah jenis spot zone boleh didapati di kawasan hutan conifer. Okey, ciri-ciri dia nipis, berasid dan juga beku. Okay, apabila kita sebut beku, mestilah ia berada di kawasan yang sejuk. Okay. Tumbuh-tumbuhan yang ada di kawasan ini mempunyai akar yang pendek dan akarnya tidak masuk jauh ke dalam tanah. Ingat balik ciri-ciri dia, tanah yang beku. Di bawah ni keadaan tanah yang beku. Akar tak boleh pergi jauh. Okay. Baik. Tanah jenis podzol, nipis, beku, dan di dalam kawasan tanah ni menyebabkan telah memudahkan hidupan liar bergerak untuk mencari makanan. Pokok-pokok yang renek, pokok yang rendah tumbuh di permukaan menjadi sumber makanan dan pelbagai jenis habitat kepada hidupan liar. Contoh seperti moose, elk, lynx, brown bear, harimau Siberia dan sebagainya. Dan tumbuh-tumbuhannya di sinilah. Kemudian tanah jenis Terra Rosa di kawasan hutan Mediterranean. Ciri-cirinya campuran tanah liat dan pasir, warna merah ataupun coklat kemerahan. Okey, di kawasan ini dia menggalakkan pertumbuhan hutan Mediterranean yang terdiri daripada hutan bangkut dan juga hutan pokok tirus. Okey, itu jenis hutan yang berada di kawasan tanah yang tinggi. Okey, tanah jenis ini, tanah ini sesuai untuk pelbagai jenis habitat dan juga hidupan-hidupan liar. Okey, contoh tumbuhannya, kamu boleh lihat di sini rosemary, lavender dan sebagainya. Manakala hidupan liar serigala, rusa, landak dan elang. Okey, ini contoh gambar dia. Okey, baik Baik, yang seterusnya iklim. Okey, baik, iklim gurun panas. Kamu boleh lihat kawasannya di mana gurun Arab. Okay. Kemudian angin. Bagaimana ciri-ciri angin di kawasan gurun panas? Okay. Kering sepanjang tahun kerana angin timuran. Okay. Kemudian hujan. Jumlah hujan tahunan kurang daripada 250 mm. Okay. Manakala suhu, min suhu tahunan 25 darjah Celsius. Suhu waktu siang tinggi 32 hingga 36 darjah Celsius kerana langit dia tidak berawan. Suhu waktu malam pula jatuh lebih rendah, iaitu sejuk, 5 darjah Celsius. Okey. Okey, baik contoh-contoh ni kamu lihat sendiri. Okey, kemudian yang seterusnya hutan monsun tropika, kawasan dia, negara-negara yang disenaraikan, India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh dan seterusnya. Kemudian jenis angin bertiup di kawasan ini, angin monsun lembap bertiup dari laut ke darat. Itu yang akan menyebabkan hujan berlaku semasa musim panas. Manakala angin monsun kering bertiup dari darat ke laut menyebabkan musim kering yang nyata berlaku. Okay, manakala hujan 1000 mm hingga 2000 mm sahaja, tidak sekata, tidak menentu. Kemudian suhu antara 24 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius sepanjang tahun. Okey, ini contoh-contoh contoh haiwan. Kemudian iklim Siberia, kawasan dia sangat luas, meliputi utara Asia dan Eropah. Okey. Kemudian di utara Asia, kawasan iklim Siberia meliputi di besar kawasan Rusia, manakala di utara Eropah, kawasan iklim Siberia meliputi negara Poland dan Jerman. Hujan tahunan di kawasan Siberia kira-kira 500 mm. Musim sejuk, salji akan turun. Okey, kerpasan turun dalam bentuk salji. Okey, angin barat daya di selatan Siberia membawa udara panas dari Asia Tengah dan Timur Tengah. Okey, bagi suhu
Okey, musim panas pendek, antara suhunya 15 hingga 20 darjah Celsius. Okey, musim sejuk antara 6 hingga 8 bulan, dengan suhu negatif 17 hingga negatif 5. Okey, musim bunga, musim luruh adalah singkat, manakala julat suhu tahunan adalah sangat besar, 30 darjah Celsius hingga 50 darjah Celsius. Okey, ini contoh tumbuhan dan juga contoh bagi hidupan liar. Kemudian iklim Laurentia. Iklim Laurentia meliputi kawasan Kanada Timur, kawasan Timur Laut Amerika Syarikat, China Utara, dan sebagainya. Boleh baca. Hujan sepanjang tahun, antara 500 mm hingga 1000 mm. Hujan lebih banyak pada musim panas. Salji akan turun pada musim sejuk. Suhu dia seperti yang tercatat di sini. Kamu boleh baca juga. Antara 9 darjah Celsius hingga 17. Musim suhu panas, sederhana panas dan singkat, antara 21 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Musim sejuk, sangat sejuk, negatif 6 hingga 10 darjah Celsius. Julat suhu tahunan 20 darjah Celsius dan 30 darjah Celsius. Manakala angin sejuk merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, China, Korea Utara dan kawasan Siberia. Angin monsun barat laut bertiup dari darat menyebabkan musim dingin adalah kering. Ini contoh tumbuhan dan contoh hidupan liar. Okey. Baik, so kita dah habiskan secara ringkasnya bagi bab yang ketiga untuk tingkatan 3. Okey. Okey, kita imbas kembali tajuk-tajuknya. Faktor sekitaran fizikal tadi yang pertama yang tadi kita lihat tadi 3.1, bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim. Kemudian 3.2, pengaruh bentuk muka bumi, saliran dan tanah terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kita lihat tadi kepada pecahan 3 bahagian, bentuk muka bumi, saliran dan juga jenis tanah. Okey. Yang kita lihat ni tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut, kemudian saliran yang buruk, yang baik, dan jenis-jenis tanah yang kita lihat tadi. Kemudian yang terakhir 3.3, pengaruh iklim terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Pengaruh iklim. Ini contoh iklim yang kita lihat tadi, gurun panas, monsun tropika, Siberia, dan juga Laurentia. So kita dah habis secara ringkasnya mengulang kaji bagi bab yang ketiga untuk tingkatan 3. So saya nak lihat bagi pelajar-pelajar yang masih mengikuti ruangan ini, tolong tekan raise hand di situ, di bawah tu. Tolong tekan di bawah tu raise hand, supaya saya dapat lihat kamu masih berada bersama saya. Jika yang menggunakan telefon, cuba type di bahagian chat. Cuba type di bahagian chat. Kamu type saja raise hand, tak ada masalah, supaya saya dapat lihat kamu masih berada bersama saya. Sebab minggu lepas ada pelajar yang tinggalkan saya, walaupun dia ada nama di sini, dia tak ada bersama-sama dengan kita. Sebab saya tanya, tak ada respon. Baik. So lepas ni saya nak bagi soalan latihan ulang kaji. So kita akan jumpa video yang ketiga.